Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya akan bentangkan sebenarnya apa yang Ustaz Syiri bentang tadi sebentar tadi merupakan kesinambungan daripada kajian yang telah saya lakukan lah. Dia ada kaitannya. Sebenarnya apa input yang Ustaz Rashidi dah bagi tahu tadi tu semua memang apa yang saya nak sampaikan juga. Jadi rasanya saya boleh skip lah apa itu. Okey, sekejap saya skip ke next slide je. Apa itu pendidikan Islam sepanjang hayat, apa itu program latihan kemahiran. Okey, untuk tajuk kajian saya menekankan kepada tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran di college community. Okey, yang ini adalah apa yang saya akan bentangkan lah. Saya akan go through sebab masa kita pun 15 minit, jadi saya akan go through secara ni je. Okey, untuk pengenalan, program latihan kemahiran di College Community merupakan antara program yang ditawarkan di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat di College Community. Di mana di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat ni, sebenarnya pendidikan Islam sepanjang hayat tu sendiri merupakan elemen satu elemen di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat tu. Ada lagi beberapa kursus-kursus lain di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat seperti kursus bermodula, kursus keusahawanan, macam-macam lah kursus di bawah tu. Tapi kajian ini menekankan kepada apa itu kursus pendidikan Islam sepanjang hayat. Seperti mana yang Ustaz Rashidi bagi tahu sebentar tadi, pendidikan Islam sepanjang hayat ni dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori yang pertama adalah pendidikan ukhrawi, iaitu pendidikan Islam yang berterusan yang kita bagi kepada semua lapisan masyarakat. Okey, kategori yang kedua pula adalah pendidikan duniawi, iaitu memberikan ilmu, kemahiran dan keusahawanan kepada pelajar tahfiz, pelajar sekolah pondok, pelajar ma'had dan institusi agama Islam yang lain seperti sekolah-sekolah agama lah. Okey, yang ketiga adalah kombinasi pendidikan ukhrawi dan duniawi yang dilaksanakan atas permintaan institusi, agensi dan komuniti setempat. Okey, di mana kajian ni kita fokus kepada kategori yang kedua, iaitu kita sasarkan kepada pelajar tahfiz, kita sasarkan kemahiran-kemahiran apa, khusus-khusus apa yang kita boleh bahagi kepada pelajar-pelajar tahfiz. Okey, yang seterusnya. Okey, isunya, apa isunya dekat sini? Okey, yang pertama, kesedaran golongan sasaran terutamanya belia, pelajar ma'had, sekolah pondok dan tahfiz terhadap program latihan kemahiran masih berada pada tahap yang rendah. Okey, kita boleh tengok dekat sini, disebabkan perkara ni, kita perlu dedahkan lagi kepada pelajar-pelajar tahfiz ni bahawasanya college community ada menawarkan program-program latihan sebenarnya untuk mereka sertai. Tapi setakat sekarang ni tak ada data yang jelas lagi yang kita boleh dapat berapa kerap pelajar-pelajar tahfiz yang mengikuti program latihan kemahiran ini. Okey, isu kedua, kebanyakan daripada institusi tahfiz tidak mempunyai kemudahan peralatan latihan yang lengkap dan kos pentadbiran juga meningkat menyebabkan institusi tersebut berada dalam keadaan serba kekurangan. Yang ini memang kita sedia maklumlah, kebanyakan daripada institusi tahfiz tidak ada peruntukan daripada aspek kewangan untuk menyediakan kelengkapan yang lengkap. Sebab institusi tahfiz ni kita tahu mereka lebih belajar keagamaan di situ. Jadi disebabkan itu tak ada peruntukan untuk membeli barang-barang peralatan yang memasak contohnya, menjahit contohnya, tak ada. Okey, disebabkan itu jugalah college community dijadikan sebagai tunggak utama untuk menawarkan program latihan kemahiran kepada pelajar tahfiz ni. Okey, yang ketiga, pelatih-pelatih yang telah mempunyai kemahiran dan pengetahuan hasil daripada latihan yang diberikan masih tidak dapat mengaplikasikan latihan tersebut dalam kehidupan. Ada juga peserta-peserta tahfiz yang telah mengikuti program latihan kemahiran ni di college community masih tidak dapat mengaplikasikan apa yang kita telah ajar, apa yang tenaga pengajar daripada college community telah kongsikan. Ini adalah antara isu-isu dia lah. Okey, yang keempat, jumlah graduan berkemahiran tinggi di college community masih kecil kerana kebanyakannya tidak mencapai tahap kemahiran dan pengetahuan yang diingini oleh industri. Okey, yang tu boleh faham lah. Saya pergi yang slide yang seterusnya. Okey. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti kekerapan pelajar tahfiz yang menyertai kursus di college community. Yang kedua, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran di college community. Dan yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran di college community berdasarkan jantina. Okey. Hipotesis kajian ini, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran berdasarkan jantina.
Okey, metodologi pula reka bentuk kajian menggunakan reka bentuk kuantitatif, iaitu kami melakukan kajian tinjauan iaitu soal sidik diedarkan secara online sekarang. Okey, pengumpulan data melibatkan 70 orang responden di mana sasarannya adalah pelajar tahfiz yang mengikuti program latihan kemahiran di Kolej Miti Cenderoh, Kolej Miti Sungai Siput dan Kolej Miti Kuala Kangsar. Okey, untuk penganalisisan data, analisis deskriptif dilakukan dan analisis details iaitu perbezaan berdasarkan demografi iaitu jantina. Okey, dapatan kajian di sini untuk dapatan kajian ini boleh kita tengok daripada 70 orang responden, lelaki ada 53 orang dan perempuan ada 17 orang. Tempat tinggal ada 49 orang daripada bandar dan 21 orang daripada luar bandar. Untuk bagi menjawab objektif yang pertama, kekerapan pelajar tahfiz menyertai kursus PLK ni ada 36 orang yang telah menyertai 1 hingga 3 kali kursus yang ditawarkan oleh Kolej Miti dan 4 hingga 6 kali ada 34 orang keseluruhannya. Okey. Ini menunjukkan penyertaan yang sederhana lah daripada pelajar tahfiz di kawasan daerah Kuala Kangsar tersebut. Okey. Untuk analisis deskriptif bagi menjawab objektif yang kedua, di sini kita boleh nampak kebanyakannya tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran ini berada pada tahap yang tinggi secara keseluruhannya. Setiap konstruk yang ditanya pun berada pada tahap yang tinggi. Jadi maklum balas yang positif ini menggambarkan, saya tak nampak pula, penerimaan yang positif terhadap kursus kemahiran yang telah dilaksanakan oleh pihak Kolej Miti bersama dengan pelajar tahfiz. Okey, saya teruskan ya. Okey, bagi menjawab objektif yang ketiga iaitu hipotesis yang satu tadi, kita boleh tengok tahap penerimaan dengan apa itu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penerimaan pelajar tahfiz terhadap program latihan kemahiran berdasarkan jantina. Kita boleh tengok dekat sini nilai signifikannya pada aras P lebih rendah daripada 0.05 di mana menunjukkan data ini menunjukkan nilai P adalah lebih besar daripada 0.05, maka hipotesis ini adalah diterima. Dapat disimpulkan dekat sini tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap penerimaan pelajar tahfiz berdasarkan jantina dalam mengikuti program latihan kemahiran di Kolej Miti. Okey, seterusnya hasil daripada kajian ini kita boleh tengok ini bermakna pelajar tahfiz sebenarnya mampu untuk mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari. Lagi satu, pelajar tahfiz dapat melakukan perkongsian ilmu bersama yang lain. Apa yang mereka dapat daripada Kolej Miti, apa yang mereka belajar daripada Kolej Miti, maksudnya mereka boleh melakukan perkongsian semula bersama orang lain. Sama ada mereka mempraktikkan ilmu pun, macam Kolej Miti ni dia ada menawarkan macam kursus-kursus jahitan, kursus-kursus teknologi yang melibatkan macam Photoshop macam tu untuk pelajar tahfiz. Jadi mereka sebenarnya boleh menjadikan kursus yang mereka pelajari tu sebagai side income mereka. Sebagai mereka buat secara online pun boleh benda tu. Macam itulah. Okey. Selain tu, program latihan kemahiran bersama pelajar tahfiz ini juga dapat memenuhi tuntutan fardu ain dan kifayah serta meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan motivasi kepada peserta. Okey, dapatan ini bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Surizan 2015 iaitu mengenai penerimaan peserta tahfiz terhadap kursus pendidikan Islam sepanjang hayat juga menunjukkan skor min yang tinggi dalam kajian beliau. Okey, perkara ini juga disokong oleh kajian Tila Gavadi, Siti Nohaslinda dan Azlah Mat Ali yang menunjukkan bahawa kesemua peserta bersetuju bahawa latihan yang diikuti dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan motivasi serta memberikan impak yang positif kepada diri peserta. Okey, untuk perbezaan kita dapat tengok tadi daripada analisis details yang kita buat tu, tahap penerimaan pelajar tahfiz tidak ada beza. Maksudnya dekat sini dapat kita simpulkan perempuan ataupun lelaki boleh mengikuti kursus-kursus kemahiran. Dia tak ada beza. Maksudnya kursus kemahiran ni biasa kita fokuskan kepada lelaki. Kemahiran automotif, kemahiran kadang-kadang ada yang perempuan menjahit perempuan sahaja. Tak, sebenarnya kesemua seimbang sahaja. So semua boleh join. Okey.
Okey, untuk kesimpulannya, program-program yang melibatkan latihan kemahiran yang menyasarkan pelajar tahfiz turut dibangunkan menyebabkan sistem akademik bagi pelajar tahfiz bukan sahaja berfokuskan kepada aktiviti keagamaan, bahkan memberi banyak peluang kepada pelajar ini untuk berdaya saing di pasaran global apabila menamatkan pengajian kelak. Sebabkan kami College Committee ada memberi sijil penyertaan kepada sesiapa yang mengikuti kursus di bawah College Committee lah. Banyak lagi kalau kita nak urungkaikan apa jenis sijil diiktiraf ke tak sijil tu, banyak lagi sebenarnya, sebab kursus-kursus di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat ni dia ada formal, non formal dan tidak formal. Kira macam tu lah. Ada sijil pun diiktiraf, ada sijil yang kita hanya bagi sijil penyertaan sahaja. Okey. Ekoran daripada dapatan kajian ini juga menunjukkan tahap penerimaan peserta tahfiz terhadap program latihan yang dijalankan adalah pada tahap baik secara keseluruhannya. Keadaan ini menunjukkan bahawa majoriti daripada peserta berpuas hati dengan hasil pembelajaran daripada penganjuran kursus ini. Perbezaan jantina juga bukanlah satu masalah kepada penyertaan terhadap kursus-kursus latihan kemahiran sebegini kerana keberkesanan serta penawaran kursus latihan kemahiran adalah dianggap sesuai untuk diikuti oleh semua masyarakat, apatah lagi perbezaan jantina. Okey, ini adalah implikasi kajian. Kita boleh tahu kajian ini boleh jadikan sebagai rujukan oleh pihak JPPKK iaitu Jabatan Politeknik dan College Committee sendiri, umumnya dan khususnya kepada College Committee sendiri iaitu unit pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu dapat memberi sumbangan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kursus di mana biasanya kepada tenaga pengajar sendirilah di mana, kalau ada respon daripada peserta-peserta yang pernah mengikuti kursus ini yang tidak baik, kita ambil untuk kita jadikan penambahbaikan pada masa akan datang. Selain itu boleh jadikan sebagai panduan bagi kajian-kajian yang seterusnya lah. Okey, yang terakhir adalah cadangan saya untuk kajian-kajian yang dapat diteruskan mengenai pendidikan Islam sepanjang hayat ni. Kita buat pendekatan metodologi tinjauan secara lebih luas iaitu menghasilkan sebuah kajian dengan menggunakan kaedah mixed method di mana kita boleh menebual responden kita. Yang kedua adalah skop dan fokus kajian yang berlainan, contohnya seperti teknik dan gaya pembelajaran yang diguna pakai dalam pelaksanaan kursus yang diberi, keberkesanan amalan pengajaran bagi pelaksanaan kursus yang dianjurkan, sikap dan minat peserta terhadap kursus-kursus yang ditawarkan, pengurusan kursus dan lain-lain lagi. Penambahan jumlah saiz sampel, yang itu biasalah, kita besarkan lagi, luaskan lagi kita punya sampel dan memperluaskan juga jenis pihak. Mungkin kita boleh temu bual cikgu, mungkin kita boleh temu bual ibu bapa pelajar tahfiz tu juga. Okey, saya tengok itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Siti Nusha atas pembentangan sebentar tadi. Boleh pihak host spotlightkan tiga independen juga. Cik Siti Nusha masih lagi belum boleh buka video. Itulah saya tengah cuba juga. Tu dekat input video tu ada peserta select sebut, kamera. Ya, tukar input video. Select kamera tu tukar input video. Input kamera, choose Apa video. video setting, video setting Video ada setting, boleh pilih lepas tu boleh pilih kamera. Select kamera. Cuba try satu-satu sources tu kalau dapat. Dan always display participant. Tak apa, teruskan je, nanti saya cuba-cuba. Okey, boleh. Baik, kita akan beralih pada sesi Q&A. Okay, di sini ada sekitar, kalau saya tengok di sini ada sekitar 8 soalan yang dibentang dan ditanyakan untuk ahli panel. Saya tak boleh. Baik, saya akan pergi kepada soalan. Saya bagikan macam inilah sebab ada soal saya rasa pembentangan Ustaz Rashid dan juga Cik Nusha bertemakan tentang PISH ni, tema yang sama. Saya bagi macam inilah, 5 minit pertama saya akan bagikan dekat Puan Hanis untuk menjawab pembentangan. Untuk menjawab soalan, ada 2 soalan yang diberikan pada Puan Hanis dan soalan-soalan seterusnya berkenaan dengan pembentangan Ustaz Rashidi dan juga Cik Siti Nusha saya akan rangkumkan dan bagi teruskan kepada Ustaz dengan Cik Nusha. Boleh macam tu ya? Boleh. Okey, boleh. Baik, boleh. Puan Hanis, ada 2 soalan. Satu bahasa Inggeris. Saya akan sebut dalam bahasa Inggeris.
Kan? Dia sebut tentang ada yang bertanya, what do you think about how SDG, UN or DB or the big players is actually trying to control the countries indirectly, especially in terms of economy. Kan? Dan soalan kedua, adakah suntikan dana oleh negara-negara besar, China, US dan sebagainya, kan, akan mengikat negara-negara yang dibantu dalam bentuk politik dan ekonomi negara. Kan? Ini dua soalan yang diberikan kepada Puan Anis. Kan? Silakan. Okey, untuk soalan yang pertama, apakah pendapat tentang kontrol SDG yang dibawa oleh UN ini terhadap negara macam Malaysia, terutama dalam aspek ekonomi ya. Okey, saya sebelum kita bincangkan tentang SDG itu, kita tengok kalau contoh dari segi apa yang telah berlaku. Kalau pada tahun 1974 dalam paper kita pada sebut tentang bagaimana OPEC ataupun negara-negara pengeluar minyak yang cuba untuk bawa menguasai pasaran minyak antarabangsa, tunjukkan ataupun kuasa ataupun tunjukkan sedikit penguasaan dominasi mereka dalam pasaran antarabangsa, itu pun dah cukup memberikan ancaman ataupun memberikan ancaman kepada institusi antarabangsa seperti UN untuk buat something. Maksudnya lepas OPEC ditubuhkan, selepas itu UN mengadakan UN, kalau dalam paper saya tu tentang pelancaran New International Economic Order. Maksudnya pelancaran New International Economic Order oleh PBB merupakan respon kepada tindakan OPEC. Okey, kalau kita balik pada hari ini, tahun ini, contohnya tekanan kepada Malaysia sebagai pengeluar minyak kelapa sawit. Juga berlaku apabila kita mampu menunjukkan dominasi kita ataupun penguasaan kita, power kita dalam pasaran antarabangsa dalam certain komoditi, terutama melibatkan kepada natural resources. Sebab kita negara yang banyak sangat natural resources, komoditi kita, kalau kita cuba untuk tunjukkan kuasa kita dalam sistem antarabangsa ini, ada respon daripada mereka. Jadi secara tidak langsung, kerangka macam SDG ataupun World Trade Order, WTO, sebenarnya dia merupakan satu, saya boleh cakap, yang mengikat ataupun dia mengawal sejauh mana certain negara tu boleh pergi. Kalau kita contoh WTA, kalau sebut ekonomi ni, saya lebih suka kalau kita kaitkan dengan perdagangan, trade. Contoh macam World Trade Organization, ada certain trade. Kalau kita tengok, ada banyak saman daripada negara-negara membangun seperti India, Malaysia kepada WTO. Kerana ada certain clause dalam agreement itu yang menyekat pengeluar komoditi tertentu. Maksudnya kerangka institusi antarabangsa ni ada limitation je. Sebagai kapitalis, ataupun kalau kita nak sambung point Dr. Farish pagi tadi, sebagai kapitalis, dia pun nak negara kecil dan negara membangun ini untuk maju ekonominya, untuk boleh keluarkan komoditi, untuk boleh keluarkan mineral dia, boleh keluarkan dia punya pertanian, boleh maju. Dia pun nak sebab dia pun sama untung. Tetapi ada certain power ataupun ada certain limitasi, terutama melibatkan pasaran antarabangsa yang kita masih tak boleh tembus selagi mana kita terikat mengikut kerangka yang dibawa oleh institusi antarabangsa. Sebagai contoh pada hari ini adalah SDG. SDG membawa manfaat kepada kita. Maksudnya kalau no poverty, kita pun boleh mendapat manfaat daripada matlamat tu. Semua orang boleh mendapat manfaat. Even bukan SDG pun banyak lagi inisiatif yang dibawa oleh orang lain. ASEAN memang nak no poverty. Tetapi ada sampai satu tahap ataupun especially about economic, SDG, kita kena lihat selain pada SDG, WTO, banyak-banyak trade agreement yang sebenarnya mengikat Malaysia sebagai negara pengeluar certain komoditi. Okey, soalan yang kedua, saya jawab ringkas lah ya. Soalan kedua apa yang tadi saya lupa. Soalan kedua, adakah suntikan dana oleh negara-negara besar, US, China, Britain dan sebagainya, demi negara-negara yang dibantu ni dalam bentuk politik dan ekonomi? Okey, kalau kita lihat apa yang Iris cuba bawakan dalam kita punya buku pencinaan, mulai pendanaan obor, maksudnya pendanaan projek-projek besar, memberi implikasi kepada pengaruh politik dan juga geopolitik negara kita, menerusi pengaruh asing yang mengikat lah. Of course lah, memang mengikat lah. Jawapannya memang mengikat lah. Tapi to what extent,
kepada siapa, yang memberi implikasi kepada siapa, membawa keuntungan kepada siapa, kita perlu dissect setiap cases tu. Maksudnya kalau kita minta pinjaman dalam pinjaman perumahan contoh, kalau kita minta pinjaman pembangunan projek mega oleh kerajaan China, siapa yang mendapat kepentingan daripada projek itu, siapa yang mendapat implikasi negatif, siapa yang mendapat untung, siapa yang dapat mengekalkan kuasa mereka, kita perlu dissect each cases. Dan apa yang Aris cuba bawa dalam projek pencinaan, kita dapati pendanaan daripada Taikoo China sebenarnya memberi implikasi memberi keuntungan kepada certain pihak dan juga memberi implikasi terutamanya bagi rakyat, terutamanya dari segi orang Melayu lah, dari segi tanah, pemilikan tanah, dari segi penguasaan ekonomi. Mungkin ini kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut dengan satu lagi wacana lah yang lebih boleh dissect each cases. Itu saja saya boleh jawab masa sekarang. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Anis jawapannya ringkas, padat dan berisi. Okay, baik, sebalik pada Ustaz Rashidi, ada 3 soalan. Bagaimana dasar PISH? Sebut macam mana, PISH ke PISH? PISH. PIS ya. Bagaimana dasar PIS ni boleh diaplikasikan kepada pelajar bukan tahfiz dan TVET? Dan tadi perbuatan Ustaz dan macam dekat arah tu TVET dan tahfiz saja. Bagaimana pendidikan ni boleh diaplikasikan kepada pelajar selain daripada itu? Yang kedua, saya rangkukan soalan nanti Ustaz jawab terus ya. Bagaimana penambahbaikan PISH ini dapat membantu pengamalan Islam dalam kehidupan? Yang terakhir adalah, adakah konsep TVET tahfiz ini merupakan solusi untuk meningkatkan kebolehpasaran hafiz di Malaysia? Kan orang tak nampak hafiz ini sebagai sumber manusia yang boleh menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Dan bahkan sebelum ini jadi satu polemiknya, Ustaz. Kan nak kata pendidikan Islam ni perlu dikurangkan masanya sebab mereka tak membawa penjenaan manfaat kepada penjenaan ekonomi pun. So adakah bagaimana nak tingkatkan kebolehpasaran sehingga menambah nilai kepada tenaga kerja dan pasaran? Sekian Ustaz, silakan. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama berkaitan tentang fokus PISH ni kepada tahfiz dan pondok saja, sebenarnya satu kenyataan yang tidak tepat sebenarnya ya. Bila sebut tadi, saya dah sebut tadi ada 2 aspirasi dalam plan induk pembelajaran pendidikan Islam sepanjang hayat. Yang pertama sekali memang difokuskan kepada pelajar tahfiz. Apa yang kita berikan kepada pelajar tahfiz ialah ilmu-ilmu berkaitan tentang kemahiran dan keusahawanan. Itu untuk pelajar tahfiz. Tapi sebenarnya bukan semestinya pelajar tahfiz ya. Agensi agama, surau, masjid, Jabatan Agama Islam, semua juga terlibat dalam ni. Kalau dia sudut pelaksanaan di college community, kita anggap PISH tu bukan setakat pelajar tahfiz dan pondok saja. Meluas ya, Jabatan Agama. Macam kami di Perak pun, kita dah melaksanakan kursus-kursus dengan guru-guru sekolah agama negeri Perak. Kita berikan kursus-kursus berkaitan tentang IT, penggunaan aplikasi-aplikasi terkini untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah sekarang ni kan. Macam mana nak menggunakan Google Meet, macam mana nak menggunakan video, animasi dan sebagainya, ya, infografik ya, dan sebagainya. Yang kedua, aspirasi ni ialah kepada semua umat Islam. Itu yang mungkin tidak di-highlightkan, ialah semua umat Islam kita berikan kepada tu adalah kursus-kursus berkaitan tentang keagamaan. Tapi tak nafikan. Jadi aspirasi kedua ni sebenarnya memerlukan gembelingan ya, tenaga daripada bukan setakat college community sebab kita mempunyai tenaga yang terhad ya. Jadi sebab tu kita perlukan kerjasama lah untuk yang kedua ni, berkaitan tentang kursus pengurusan jenazah, kursus halal dan sebagainya kita bagi kepada komuniti. Itu memerlukan kerjasama yang lebih luas lah. Bahkan dalam kajian saya, 270 orang tu hanya 70 orang saja pelajar tahfiz. Ya, 70 orang saja pelajar tahfiz. 200 lagi ialah pelajar lain ataupun komuniti setempat yang mengikuti kursus-kursus yang pelbagai ya. Okey, baik. Yang kedua berkaitan tentang peamalan Islam ya, dasar tahfiz. Jadi yang ni kita tak nak pastikan seperti mana saya sebutkan tadi lah ya. Kita tidak fokus kepada saksiah, kita tak fokus kepada pembentukan peribadi pelajar tu. Kita lebih kepada, kalau college community lebih kepada bagaimana kita nak berikan nilai tambah kepada pelajar itu dengan ilmu kemahiran dan keusahawanan. Kemudian kebolehpasaran, ya saya setuju. Ini adalah merupakan matlamat lah ataupun objektif utama kerajaan menubuhkan dasar pendidikan Islam sepanjang hayat, dan bahkan tahfiz sendiri dia pun dah ada dasar tahfiz negara. Profesor Mahathir Dr. Azmil Hashim tahulah ya, penasihat Iris ni juga merupakan saya punya penyelia lah, sebab tu saya buat master dulu memang
beliau memang terlibat secara langsung lah dengan tahfiz ni. Jadi saya nak ceritakan bahawasanya saya punya kajian lebih kepada secara menyeluruh lah, melibatkan dua-dua aspirasi ni lah, kepada komuniti setempat dan pelajar tahfiz itu sendiri. Okay. Dan kalau kita lihat Cik Nasuha tadi ataupun Ustazah Nasuha, dia fokus kepada pelajar tahfiz. Saya punya skop tu lebih luas, memenuhi dua-dua aspirasi itulah. Okey, saya rasa menjawab kot ketiga-tiga soalan tu. Ya, Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Ada lagi 1, 2, 3 soalan lagi saya akan berikan kepada Cik Nasuha. Iaitu tentang adakah PISS ni pun ada di IPTA atau IPTS yang bukan college community saja. Yang kedua adalah adakah faktor taraf hidup dan ekonomi mempengaruhi pengaplikasian setiap kemahiran yang ada. Dan yang terakhirnya adalah apakah hasil awal yang terhasil daripada PSIH, TVET dan Hafiz ni kepada masyarakat sekitar yang mana rata-rata mencari dan memerlukan ilmu agama ini, tapi akhirnya lebih cenderung untuk mengikuti selebriti ataupun pembimbing ataupun ustaz-ustaz dekat reality TV yang mengorientasikan entertainment sebagai objektif utama penyampaian dia kan. Boleh dapat ya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama saya Sahih. ulang balik yang pertama. Okey. Yang ketiga tu hilang. Saya ulang satu-satu lah, Okey, Nak satu pun boleh. Adakah PISH ni pun ada di IPTA atau IPTS yang bukan college community sahaja? Ada. Itu untuk soalan pertama, sebenarnya bukan college community sahaja yang menawarkan sebab dia dah dijadikan sebagai dasar dia dah dimasukkan ke dalam kita punya dasar pendidikan negara. Jadi kalau tak silap saya cumanya macam mana cakap ada ditawarkan di universiti awam seperti USIM, tapi mengikut niche course masing-masing lah. Kalau di USIM dia masukkan ilmu nakli dan akli sekali. Mungkin boleh menjawab soalan, tapi mungkin ada juga di institusi lain macam Tuan Aiman Cik Aiman sendiri cakap kan, baru pertama kali dengar ada pembelajaran Islam sepanjang hayat di college community ya. Jadi macam tu jugalah daripada institusi-institusi lain. Mungkin ada yang kita tak tahu yang menawarkan PISS, cumanya mengikut kos dan bidang masing-masing yang ditawarkan. Okey, yang kedua tadi? Yang kedua adalah adakah PIS apakah faktor taraf hidup dan ekonomi mempengaruhi pengaplikasian setiap kemahiran yang ada? Ya. Semestinya ada sebab kita college community, tanggungjawab kita adalah untuk memberi ilmu kepada pelajar-pelajar tahfiz, terutamanya contoh pelajar tahfiz pada awalnya pelajar tahfiz tak boleh memasak, tapi kita ajar mereka memasak. Kita bagi sijil, ada sijil dibagi, penyertaan dibagi untuk mereka memasak. Menjahit pun ada, macam ilmu-ilmu tersebut mereka boleh aplikasikan untuk mereka menjana pendapatan diri mereka, seterusnya untuk menjana pendapatan negara. InsyaAllah kalau bisnes mereka berkembang. Sebab tu kalau dalam kategori PISH ni sendiri adalah untuk membangunkan pelajar-pelajar tahfiz tu terlibat dalam kemahiran dan keusahawanan. Dia bukan kemahiran saja, dia keusahawanan pun dia diajar juga. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita, semua benda tu diajar. Tapi mengikut modul ataupun kursus masing-masing lah yang ditawarkan. Yang ketiga tadi apa? Okey, akhir sekali adalah apakah hasil awal yang terhasil daripada PSIH ni kepada masyarakat sekitar yang mana rata-rata mencari dan memerlukan ilmu agama ini, tapi akhirnya lebih cenderung untuk mengikut selebriti ataupun bimbing atau ustaz-ustaz rancang selebriti ni yang muda ke apa, Allah Alam lah kan, yang berorientasikan entertainment, hiburan sebagai objektif utama. Kalau bagi saya tidak semestinya, tidak semua yang begitu. Yang kita nampak tu hanya orang yang macam lebih ke depan sahaja. Ramai juga pelajar-pelajar tahfiz yang sekarang ni telah mendirikan sekolah-sekolah pondok, yang jadi pengetua sekolah pondok, tapi mereka tidak ke depan ke arah tu, tapi untuk menyampaikan ilmu agama ni pelbagai cara yang kita boleh lakukan sebenarnya. Ada yang macam itulah, ada yang kata dia lebih cenderung ikut jadi selebriti. Sebenarnya perkara tu terlalu umum untuk kita, terlalu subjektif untuk kita bincangkan benda tu. Sebab tak semua orang nak sentiasa dapat attention tu daripada ramai orang kan. Tapi niat kita bila kita ada kemahiran sesuatu tu, kita ajar dekat orang lain supaya
untuk perbaiki diri kita. Itu yang dapat daripada saya, harap dapat menjawab soalan Ya, daripada insyaAllah ni. baik. Okey, saya rasa sekian saja sesi ini, ya. Kita dah nak beralih ke sesi seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga pembentang atas pembentangan dan juga perkongsian pembentangan, ya.